pada waktu ini adalah di bawah tajuk apa? Tanda-tanda bacaan. Puan-puan, sebelum tanda bacaan, puan-puan dah belajar berapa bab sebelum tu? Sebelum tu 8. Maksud Ustaz dalam tajuk tahap 3 aja. 4 bab, iaitu dimulakan dengan Alif Lam Al-Jalalah. Lepas tu kita belajar saktah. Lepas tu belajar kaedah membaca hamzah wasal. Lepas tu belajar bab wakaf dan ibtidak. Dan akhirnya sekarang ini tanda-tanda bacaan. Bila Ustaz buat, ada silibus, ada sukatan macam ni. Puan-puan nampak ke tak nampak apa yang kita belajar? Nampak, Alhamdulillah. Kalaulah Ustaz tak buat begini, caca merbah. Kejap kita belajar ni, kejap akan datang belajar lain pula. Puan-puan, nanti kita tak nampak apa yang kita belajar. Ini pengalaman saya, belajar Quran satu hari, satu ketika dulu macam tuan-tuan dan puan-puan juga ya. Bila ada silibus, kita belajar secara formal, kita akan nampak apa yang dikatakan hukum tajwid dalam Quran. Dulu puan-puan, kita belajar dengan tok-tok guru dekat rumah-rumah aja ataupun dekat rumah tok guru aja. Itu tak secara formal. Kalau puan-puan nak formal, puan-puan pergi masuk U. Puan-puan ataupun masuk pusat pengajian yang menyediakan pengajian di peringkat diploma, degree ataupun master dalam bab pengajian Quran dan tajwid. Baru ada silibus. Kalau dekat rumah-rumah tok guru biasanya tidak ada silibus yang khusus. Jadi bila saya masuk ke universiti, saya belajar khusus dalam bab tajwid, rupa-rupanya dia ada silibus, ada sukatan. Baru kita nampak keseluruhan hukum tajwid yang ada dalam Quran. Jadi selama ni Ustaz kami belajar dengan tok-tok guru dekat rumah-rumah tu, lengkap ke tak lengkap? Tak begitu lengkap selagi perempuan tidak belajar secara formal. Ya, yang tu basic kepada hukum tajwid. Okeylah tuan-tuan perempuan, Ustaz bukan nak berceramah, tetapi sekadar ingatan kepada diri saya dan tuan-tuan perempuan bahawa diri kita ni sentiasa memerlukan guru, dan guru yang terbaik adalah di kalangan manusia yang diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengajar kita, insya-Allah. Okey tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah, kita fokuskan kepada tajuk di bawah tajuk tanda-tanda bacaan. Bermulanya tajuk tanda-tanda bacaan itu pada muka surat 80. Bukalah buku tajwid Ustaz dulu. Puan-puan ingat tak? Setakat ini dah 8 tanda bacaan kita dah belajar. Dah 8 dah tanda bacaan. Cuba sebut yang pertama apa dia? Tanda bulat kecil. Lagi yang kedua apa dia? Bersambung atau wasal. Lagi yang ketiga? Bulat bujur meninggi. Teruskan yang keempat. Tanda mati atas sukun. Yang kelima? Huruf mim kecil. Yang keenam? Tanda tanwin. Yang ketujuh? Tanda huruf kecil. Dan yang ke-8? Tanda mat ataupun pemanjang. Itu yang tanda yang terakhir yang sempat Ustaz ajar pada minggu sudah. Jadi sat lagi, kalau puan-puan berjaya jawab soalan Ustaz dalam buku tajwid ataupun dapat jawab soalan Ustaz ketika secara lisan begini, maka insya-Allah saya sambung kepada tanda yang ke-9 dan ke-10 ya, insya-Allah. Tapi saya nak fokuskan kepada tanda yang ke-7 sebentar. Sekejap dulu ya. Saya nak fokuskan tanda yang ke-7 sebab saya tahu ada yang tak datang pada minggu sudah. Jadi puan-puan elok benar kita tengok muka surat 85, tanda yang ke-7 itu di bawah tajuk apa tu? Tanda huruf-huruf kecil. Sebut. Ada berapa huruf kecil yang dibincangkan? Ada 5 je. Ada 5. Yang pertama apa? Alif. Yang kedua, waw. Yang ketiga, ya. Yang keempat, nun. Yang kelima, sin. Okey, baik. Saya bagikan tajuk ini kepada 3 poin. 7.1 disebut sebagai alif, waw, ya kecil. Sebut. Maknanya kalau nampak huruf ni dalam Quran, puan-puan sebutlah tanda itu sebagai huruf alif atau waw atau ya kecil. Boleh ke jawab gitu? Boleh insya-Allah. Baik tuan-tuan puan, apa yang Ustaz khabar dalam nota Ustaz ni dianggap sebagai huruf mat dan perlu dibaca mengikut kaedah hukum mat. Puan-puan bila sebut dianggap sebagai huruf mat, maknanya majoriti kalau kita nampak dalam Quran huruf yang kecil ini, puan-puan jangan buat tak tahu. Puan-puan kena ambil tahu. Itulah sebenarnya huruf mat. Majoriti lah. Tapi jangan lupa minggu sudah Ustaz ada khabar. Majoriti itu maknanya 99%. 99% merujuk kepada huruf mat. Tapi ada 1% yang bukan huruf mat. Ingat tak minggu sudah Ustaz khabar? Ya, dalam kuliah kita ya. Baik tuan-tuan puan, mari kita tengok contoh yang ada dalam buku sebelum kita lanjutkan kepada tanda yang berikutnya. Okey, kita baca contoh sekali lagi. Maklumlah mungkin ada yang tak datang minggu sudah.
Wa ala absarihim ghishawah. Sebut. Nanti dalam periksa ustaz tanya, apa nama tanda bacaan pada wa'ana? Alif kecil, apa tanda bacaan pada absar? Alif kecil juga, apa tanda bacaan pada ghisyawah? Dapat 2 markah. Dan puan-puan, perlu tak kita khabar hukum mat? Tak perlu. Puan-puan tak boleh, jangan jawab begini, ustaz, wa'ala mad jaiz munfasil. Memang betul. Tapi ustaz tak terima jawapan itu sebab soalan saya tanya tentang tanda bacaan. Jadi puan-puan faham tak macam mana nak jawab soalan ustaz? Tak apa, nanti insya-Allah mungkin seminggu 2 minggu sebelum periksa nanti kita bincangkan kertas soalan yang lepas-lepas ya. Kita bincangkan kertas soalan yang lepas bagaimana nak menjawab soalan periksa ustaz. Insya-Allah. Seterusnya ma haulahu. Apa tanda bacaan pada lahu? Waw kecil. Dan kalau puan-puan boleh jawab, apa mat dekat situ? Mat apa? Mat silah qasirah. Lupa pula hukum mat ustaz. Allahu Akbar. Puan-puan jangan lupa hukum mat tau. Siapa yang lupa hukum mat, kembalilah ke pangkal jalan, belajar balik dengan mana-mana ustaz yang lain. Okey, sambung. An-nabiyina. Sebut. Apakah tanda bacaan di tengah-tengahnya? Ya kecil, pandai. Tapi kalau puan-puan boleh jawab, apa nama mat kat situ? Mat tamkin. Jadi ingat tak, dalam tajuk ini ustaz ada senaraikan dekat whiteboard, senarai hukum-hukum mat yang ada menggunakan huruf-huruf kecil. Antaranya macam tadi, mat asli, mat jaiz munfasil, mat silah qasirah, an-nabiyina, mat apa? Mat tamkin. Ini antara mat-mat yang gunakan huruf-huruf kecil dalam Quran. Puan-puan kena tahu, kena ambil tahulah. Okey, seterusnya liqaumihi. Dekat situ ujung tu mat apa tu? Ustaz tanya mat apa? Mat silah tawilah. Dan apakah tanda bacaannya di situ? Ya kecil. Dan jangan lupa puan-puan juga sudah belajar di atas yang kecil tu ada tanda mat, tanda pemanjang. Okey. Puan-puan ni, keempat-empat contoh yang kita baca tadi merujuk kepada huruf-huruf kecil yang berfungsi sebagai huruf mat dalam kalimah tersebut. Betul? Dan mat-mat yang kita jumpa tadi antaranya mat jaiz, mat asli, mat silah qasirah, mat tamkin, mat silah tawilah dan sebagainya. Okey, tetapi jangan lupa ada 1%, ada 1% yang mana ada huruf kecil ya, tetapi dia bukan huruf mat. Contohnya tuan, inna waliyallahu. Sebut. Nampak tak ada tanda bacaan ya kecil? Tapi dekat situ ya kecil bukan berperanan sebagai huruf mat. Kenapa bukan huruf mat Ji? Sebab dia ada sabdu. Huruf mat tak boleh ada sabdu je. Dia kena mati. Dan matinya biasanya tak nampak pada tulisan lah. Jadi dekat sini huruf ya tu bersabdu. Maka kata ulama, ia bukan huruf mat. Kenapa bukan huruf mat? Bila kita baca tadi, cuba ulang suara. Inna waliyallahu. Sebut. Saya yakin di luar sana orang yang tak belajar mesti ada yang salah baca. Dulu saya pernah dengar jemaah baca inna waliyallahu. Betul salah? Inna waliyallahu. Dia kata mat tamkin. Betul salah? Salah bacaannya. Yang betul macam mana? Tetapkan iman. Jadi puan-puan itulah bacaan yang betul sampai bila-bila. Allahu Akbar. Jadi puan-puan, betul tak Ustaz khabar tadi? Bahawa huruf ya dekat situ ya kecil, dia bukan huruf mat. Sebab apa bukan huruf mat? Sebab dia bersabdu. Huruf mat tak boleh ada sabdu puan. Ya? Okey. Tapi jumlah ataupun contoh yang macam ni tak banyak. 1% aja. Dan minggu sudah ada Ustaz bagi contoh yang lain. Dalam surah An-Naml ayat 36. Tak ada dekat buku ni. Ustaz tulis dekat whiteboard. Apa kalimahnya? Ataniyallahu. Betul tak? Siapa ada salin minggu sudah notanya? Ataniyallahu. Cuba sebut. Ni Allah tu ada ya kecil. Tapi ya kecil ni dia berbaris.
Dia bukan mati. Maka kata ulama dia bukan huruf mad. Jadi perempuan, keadaan macam ni juga berlaku dalam Quran nanti. Tapi perempuan jangan risau ya. Majoriti 99% dalam Quran, kalau jumpa huruf-huruf kecil alif waw ya, maka dia adalah huruf mad. Sama ada mad apa? Mungkin mad asli, mungkin mad jaiz, mungkin mad silah qasirah, mungkin tawilah, mungkin mad tamkin dan sebagainya. Okey, last sekali contoh yang terakhir. Liyasu'u. Tu dia. Apakah huruf tanda bacaan pada kalimah ini? Waw kecil. Dan puan-puan tahu tak, sedar tak, bahawa ada hukum mat di tengah-tengah tu. Namanya mat apa? Mat wajib mutasir. Mat wajib mutasir juga digunakan huruf kecil. Waw kat situ ya. Jadi puan-puan, tapi nanti jangan lupa tahu, dalam periksa, dalam latihan, puan-puan hanya perlu jawab apa tahu? Huruf waw kecil. Cukup. Puan-puan tak perlu jawab huruf waw kecil dalam braket, mat wajib mutasir. Tak perlu. Tak perlu. Kadang-kadang kita tak ingat hukum mat puan-puan. Lagipun sekarang ni kita berada pada tajwid tahap 3. Jadi hukum mat tak perlu jawab lagi dah. Ya. Okey tuan-tuan puan-puan, inilah contoh kepada tanda 7.1 alif waw ya kecil. Setakat ni faham ke tidak? Faham. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah sentiasa beri kepahaman yang baik kepada tuan-tuan dan puan-puan insya-Allah. Amin. 7.2. Kita sebut sama-sama 7.2. Merujuk kepada huruf nun kecil. Ini sambungan cerita minggu sudah. Ingat tak minggu sudah kita sambung 7.2 kan? Jadi apa nama tanda bacaan ni? Huruf nun kecil. Sebut. Dah cukup. Itu nama tanda bacaannya. Dan kata ulama, hanya terdapat satu tempat dalam Quran iaitu surah Al-Anbiya ayat 88. Maknanya dalam surah lain ada ke? Tak ada, melainkan surah Al-Anbiya. Selagi tak baca surah Al-Anbiya, maka selagi itulah tak jumpa kalimah ini ataupun huruf nun kecil ini. Dan kata ulama dibaca mengikut hukum ikhfa' hakiki. Mari kita baca surah ayat ni. Ayat ni panjang sedikit tapi tak apa, kita baca cuba ya. Fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham. Okey, teruskan ayatnya wa kadzalika, cuba saya nak dengar. Sekejap, macam ada seorang dua lain bacaannya. Sekali lagi diulang, wa kadzalika. Ada lain pula bacaannya seorang dua tadi Ustaz dengar. Tak apa. Begini, tuan-tuan puan, al-maklumlah dah seminggu berlalu, kadang-kadang kita lupa. Tuan-tuan, nampak tak nun kecil dalam ayat tersebut? Bapa nampak? Kalau nampak maknanya mata perempuan sihat lah tu. Alhamdulillah, cerah sihat mata kita. Alhamdulillah. Jadi kata ulama, nun kecil ni sebenarnya nun apa? Nun kecil dekat situ sebenarnya nun apa? Kata ulama, dia adalah nun mati. Nun apa puan? Nun mati. Jadi kalau anak cucu tanya, mak, nun kecil tu nun apa? Jawablah nun mati. Lepas nun mati, puan-puan nampak huruf apa? Jim. Maka nun mati jumpa jim, apa hukumnya jim? Ikhfa' hakiki. Ikhfa' hakiki ni hukum dengung ke tidak? Dengung. Jadi bacaannya begini je. Tengok ya. Wa kadzalika nujil mu'minin. Ikut. Tak susah pun bacaannya. Kalau puan-puan dah belajar ikhfa' hakiki dengan ustaz 2 tahun yang lalu dalam tajwid tahap 1, maka itulah cara bacaannya, di mana nun mati tu nak bunyi ke tidak? Nun mati bunyi tak? Bunyi, tapi secara samar-samar ataupun tidak jelas. Macam mana untuk membunyikan nun mati? Puan-puan mesti guna hujung lidah. Hujung lidah puan jangan duk tekan. Jangan tekan pada gusi. Sebaliknya letak tengah-tengah. Wa kadzalika nujil mu'minin. Ikut. Saya pernah dengar jemaah baca wa kadzalika nujil mu'minin. Betul salah?
Itu namanya kiraat sendiri. Kiraat sendiri makna mazhab sendiri baca. Tuan-tuan, salah. Tak diterima bacaan kita. Bacaan yang betul yang diterima di sisi para ulama adalah begini. Wa kadzalika nunjil mu'minin. Alhamdulillah. Ada berapa macam ni dalam Quran? Satu je. Surah mana tadi? Al-Anbiya ayat 88. Apa nama hukum yang kita baca tadi? Iqra' hakiki. Apa nama tanda bacaan yang kita baca tadi? Nun kecil. Terima kasih. Setakat ni okey 7.2. Mujur ada siaran ulangan. Puan-puan, kalau puan-puan belajar online ataupun puan-puan belajar YouTube dan sebagainya, puan-puan kena ghostan balik. YouTube tu baru dapat dengar balik lah. Tapi senangnya yang paling terbaik adalah kita belajar berdepan dengan ustaz macam ni. Lagi senang. Ya? Okey tuan-tuan puan-puan, kita tengok 7.3. 7.3 muka surat 86 menceritakan kepada kita berkenaan dengan huruf sin kecil ataupun disebut sebagai sin iwad. Cuba sebut huruf sin kecil. Itu dia nama tanda bacaannya. Dan puan-puan kata ulama terdapat dua keadaan dalam Quran bersam Uthmani. Yang pertama, huruf sin kecil terletak di atas sad. Baca. Diutamakan bacaan sin. Baik, dengar molek-molek. Keadaan ini berlaku hanya pada dua tempat. Dua surah aja yang macam ni. Ada sin kecil di atas sad. Tetapi sebelum tu Ustaz nak ingatkan, jangan samakan tanda ini dengan tanda yang sebelum ini kita belajar. Di bawah tajuk sakta. Tak sama je. Tak sama ya. Yang sakta tu lain. Itu 4 tempat. Dan surahnya pun tak sama dengan yang ni. Jadi yang ni, surah yang pertama letaknya sin di atas sad adalah pada surah Al-Baqarah ayat 245. Surah apa? Al-Baqarah ayat 245. Okey, mari kita baca. Puan-puan kita tengok baris yang terakhir tu. Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Kurang clear, kurang jelas bunyi sin tadi. Cuba ikut Ustaz. Wa yabsutu. Wa yabsutu. Su tu jangan tebal, jangan gelembung pipi. Cuba sebut su. S-U bunyinya su, betul? Wa yabsutu. Sutu. Tu tu tebal lah perempuan ya. Jangan wa yabsutu. Sama pula pipi. Tidak boleh ya. Jadi perempuan tahu ke tidak huruf sin tu berada di atas sad, maka sat lagi pi baca huruf sin. Persoalannya, Ustaz, kalau dah baca huruf sin, bubur je lah sin kat situ, tak payahlah ada sad. Puan-puan, minggu sudah Ustaz ada bagi jawapan. Kenapa adanya sad dekat situ? Sebab, puan-puan kena tahu, dalam baca Quran ni ada banyak kiraat. Kiraat tahu, bentuk bacaan. Puan-puan ingat tak, minggu sudah ada Ustaz khabar, ada dalam dunia bacaan Quran ni ada berapa bentuk bacaan? Ada 10. Pandai pun ada 10 bacaan. Puan-puan sedar tak, yang puan-puan duk ikut Ustaz baca tadi itu baru satu daripada 10 cara bacaan. Maka rupa-rupanya ada kiraat yang lain yang membaca dengan sad. Maka itu sebab sad tu ada kat situ. Maka puan-puan, tapi macam kiraat kita ni, tak boleh baca dengan sad, kena baca sin. Persoalannya, apa nama kiraat bacaan kita? Sudah. Apa nama kiraat bacaan kita? Kiraat Imam Asim. Ustaz dah tulis kat whiteboard minggu sudah. Kiraat Imam Asim. Sebut. Riwayat siapa? Riwayat Imam Habs. Tariq siapa? Tariq Asy-Syatibiyah. Tergeliat lidah nak menyebut. Sebab perempuan tak belajar lagi. Nanti semester depan belajarlah dengan Ustaz apa dia kiraat, apa dia riwayat, apa dia tariq. Minggu semester depan akan belajar dengan Ustaz ya. Tapi puan-puan buat masa ni tolong pegang boleh tak? Kalau orang tanya, kita hari ni kenapa baca Quran macam tadi? Sebab berpegang kepada kiraat Imam Asim, riwayat Imam Habs. Riwayat Imam Habs. Tariq siapa? Asy-Syatibiyah. Nak tahu apakah dia kiraat, apa dia riwayat, apa dia tariq, puan-puan kena belajar tahap 4 semester depan dengan Ustaz ya. Jadi ginilah puan-puan, jangan banyak soal jawab. Yang penting Ustaz ajar, para ulama ajar pada kita
Cara bacaan tadi dibaca begini. Wa yabsutu. Sutu. Su tu sin lah, dibaca dengan sin. Begitu juga berlaku pada surah Al-A'raf ayat 69. Surah apa? Al-A'raf ayat 69. Puan-puan nampak tak baris yang ketiga? Di bawah sekali kanan. Bastoh. Bastoh. Yang ni senang sikit puan. Sebab apa? Puan-puan, ayat ini sebelum sin tu adalah huruf ba tu nipis. Jadi sin tu nipis. Maka puan-puan, bacalah begini. Bastoh. Nak boleh tak kita baca sad? Boleh, tapi kena belajar ataupun kena ikut kiraat yang lain. Ataupun pegangan mazhab yang lain. Ataupun bukan mazhab, dia kiraat bacaan yang lain. Jadi puan-puan mungkin kalau puan-puan pergi overseas, ataupun mana-mana negara, contohnya Afrika. Negara Afrika paling banyak dia mengamalkan kiraat yang berbeza. Ya? Ataupun Maghribi, ataupun Sudan. Puan-puan akan dengar macam-macam kiraat yang berbeza di sana. Ya? Mungkin ada yang baca basfah, ada. Tapi untuk kiraat kita baca macam mana tadi? Bastoh. Gitulah bacaannya. Setakat ni okey tak yang ni? Maknanya kalau sin tu letak atas sad, utamakan bacaan sin. Okey, poin yang seterusnya di bawah, huruf sin kecil ikut terletak di bawah sad. Diutamakan bacaan sad. Hal ini hanya berlaku pada satu je surah, iaitu surah At-Tur ayat 37. Macam mana bunyi ayatnya? Okey, saya baca ujung sekali. Cuba ikut Ustaz. Am humul musaytirun. Nampak tak sin tu di bawah sad? Maka utamakan bacaan sad. Ustaz, kalau dah utama bacaan sad, buat apa ada sin kat bawah tu? Puan-puan kan tadi Ustaz khabar, kiraat bacaan ni banyak. Jadi ada kiraat yang lain yang membaca dengan sin. Itu sebab sin tu ada di bawah sad. Jadi puan-puan macam kita ni, kiraat kita membaca dengan sad. Ikut. Am humul musaytirun. Jadi nanti dalam periksa, standby. Standby apa? Standby contoh ayat ini. Mana tahu Ustaz tanya, nyatakan satu contoh huruf sin berada di atas sad dan satu contoh huruf sin berada di bawah sad. Maka contohnya tak boleh lain daripada surah yang ini sahaja. Setakat ni okey. Ginilah puan ya. Kalau akan datang puan-puan lupa, tak ingat apa yang kita belajar, puan-puan tolong hantar gambar. Ambil gambar, tanya kat Ustaz elok-elok. Ustaz, tolong bacakan ayat ni Ustaz, saya tak berapa ingat cara bacaannya. Nanti saya tolong bacakan. Boleh? Baru-baru ni 2-3 hari sudah ada pelajar buat begitu. Alhamdulillah. Ya. Tapi tak ramai lah pelajar buat begitu. Saya jangkakan mungkin ramai yang dah memahami apa yang diajar. Alhamdulillah. Tapi hari ni kita ingat, esok lusa boleh tentu lupa, kita ingat tuan-tuan ya. Mungkin kita lupa. Jadi puan-puan boleh bertanya dengan Ustaz bila-bila masa. Okey, seterusnya pada minggu sudah sempat kita masuk tanda yang ke-8. Cuba sebut tanda mat. Macam mana rupanya? Macam panjang macam ulat bulu, macam cacing ya. Ya betul lah tu. Kata ulama, tanda ini hanya terletak pada hukum mat tertentu sahaja. Ia menunjukkan bacaan hukum mat 4 atau 5 atau 6 harakat bergantung hukum matnya. Cuba khabar kat Ustaz, apakah mat-mat yang menggunakan tanda mat? Kenapa tiba-tiba mat lazim perempuan? Sebutlah mat wajib mutasil dulu. Sebut mat wajib mutasil. Mat yang kedua, mat jaiz munfasil. Yang ketiga, mat silah tawilah. Keempat, mat faraq. Kelima, mat ta'zim. Yang keenam, semua mat lazim. Puan, jadi ada berapa mat yang gunakan tanda pemanjang? Ada 6. Sedangkan kita tahu mat tu ada 14 kan? Hanya 6 saja yang gunakan tanda pemanjang. Jadi kalau bukan mat yang kita sebut tadi, maka semua mat-mat yang lain tu tak guna tanda pemanjang. Puan-puan siapa yang tak ingat tentang berapa harakat hukum mat, puan-puan kena kembali ke pakai jalan, kena belajar balik lah ya. Rujuk balik nota Ustaz. Okey, Ustaz nak tanya ni. Untuk mat wajib mutasil, berapa harakat yang kita kena baca? 4, 5 ketika wasal, 6 ketika wakaf. Alhamdulillah. Nota ni Ustaz dah bagi minggu sudah.
Dia tak ada dalam buku. Puan-puan kena salin kat whiteboard. Ya. Kemudian kalau mat jaiz mumpasil, 4 atau 5 harakat aja. Pandai. Mat silaf tawilah, 4 atau 5 harakat juga sama. Mat farak, 6. Mat ta'zim, 6. Semua mat lazim, 6 harakat. Alhamdulillah. Serupa jawapan macam dalam nota Ustaz. Alhamdulillah. Puan-puan ni rajin tu. Ustaz suka mengajar tuan-tuan perempuan. Pasal apa? Rajin menyalin. Alhamdulillah. Tapi puan-puan kalau benda tu dah ada dalam buku tak usah salin lah puan-puan. Melainkan kalau tak ada dalam buku. Jadi dalam buku Ustaz ni, Ustaz tak nyatakan mat-mat apa yang terlibat kan. Jadi puan-puan kena salin lah mat-mat yang terlibat menggunakan tanda pemanjang. Antaranya mat wajib, mat jaiz, mat silah tawilah, mat farak, ta'zim dan semua mat lazim. Okey, setakat tanda mat ni faham ke tidak? Okey, kalau faham Ustaz nak tanya satu soalan bonus. Dalam surah Fatihah ada berapa tanda ini? Tak ada. Dajunya jawab. Ada berapa tanda mat ni dalam Fatihah? Kejap Ustaz siap seminit. Nak buka surah Fatihah. Silaplah surah Fatihah tu tuan. Allahu Akbar. Puan-puan, jawapannya apa tak ada? 1. Waladdallin. Puan-puan terkejut Ustaz dengar jawapan tak ada tadi. Puan-puan, selama ni dah berapa puluh tahun baca Fatihah tuan. Bukankah waladdallin itu ada tanda pemanjang? Maka jawapannya berapa dalam Fatihah? 1. Jangan tak jawab. Jangan kata tak ada. Mana tahu keluar dalam periksa? Puan-puan, mana tahu keluar dalam periksa Ustaz tanya. Maka puan-puan kena sekabah 1, iaitu pada kalimah waladdallin. Apa nama tanda bacaan tu? Tanda mat ataupun pemanjang. Puan-puan nak sebut tanda mat boleh, tanda pemanjang pun boleh. Mat tu bahasa tajwidnya, bahasa Arabnya. Dalam bahasa Melayunya pemanjang. Ikutlah mana-mana. Janji ada jawapan yang betul. InsyaAllah. Okey, tuan-puan yang dirahmati Allah, setakat tanda yang ke-8 okey ke? Okey, puan-puan ya, kalau puan-puan ada kemampuan ataupun ada bawa duit hari ni, puan-puan tolong belilah nota ni. Ni nota berkenaan dengan tanda-tanda bacaan. Nota ni ada sebanyak 3 keping. 3 keping ni bermakna RM15 untuk kita gunakan sesi ulang kaji pada minggu-minggu akan datang. Jadi tak lama lagi habis ni kita punya tanda bacaan ni. Jadi puan-puan nak ulang kaji tak dengan Ustaz. Kalau nak ulang kaji kita kena guna yang ni. Siapa yang bawa duit hari ni ataupun tak bawa duit pun tak apa. Bawa minggu depan, puan-puan tolong beli nota ini di belakang sana dengan harga RM15 sahaja. Semua ada ke nota ni? Majoritinya dah ada. Tapi mungkin ada yang tak ada, jadi tak ada tolong beli dekat belakang ya. Tapi tak ada paksaan untuk membelilah. Kalau puan-puan tak mampu nak beli, kongsi dulu dengan kawan lah. Ya, insya-Allah. Okey tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah. Mari kita sambung perjuangan kita pada tanda bacaan, pada tanda yang ke-9. Sebenarnya tanda bacaan berapa banyak nak kena belajar ni? Berapa banyak nak kena belajar? Jawabnya 13. Ustaz soal, Ustaz jawab je lah. Allahu Akbar. 13 tanda lah puan-puan. Hari ni kita nak masuk tanda yang ke-9. Cuba sebut sama-sama. Tanda bulatan berhias. Macam pernah dengar je ataupun macam pernah belajar je tanda ni. Di bawah tajuk wakaf dulu. Ingat tak wakaf kan? Okey tak apa. Ustaz tulis something kat whiteboard. Mungkin ada. Nota yang tak ada dalam buku tajuk Ustaz ni, puan-puan boleh copy lah. Okey, baik. Jadi sekarang ni, puan-puan kena sedar, tajuk besar yang kita tengah belajar adalah tanda-tanda bacaan. Tanda-tanda bacaan Al-Quran. Al-Quran, Resam Uthmani. Resam Uthmani. Okey, jadi kita sudah sampai kepada tanda yang keberapa? Tanda yang ke-9. Yang disebut tanda bulatan berhias. Okey, puan, macam mana rupanya? Ustaz nak tanya dulu, macam mana rupa bulatan berhias? Bulat, lepas tu ada ukiran. Ginilah puan-puan. Kita bukannya belajar lukisan perempuan, perempuan lebih kurang lah dia punya bentuknya ya. Okey, apa yang saya belajar macam ni. Bulat, lepas tu ada ukiran kat sini. Ustaz macam buat durian ni Ustaz. Tak apa, lebih kurang lah perempuan ya. Lebih kurang lah macam tu. Dia ada ukiran ya. Ukiran tu kalau nak detail, puan-puan kena tekap dekat buku, dekat Quran tu baru dapat detailnya. Tapi lebih kurang macam ni lah. Dan puan-puan tahu tak di dalam bulatan tu ada apa? Ada nombor ya, ada nombor. Tak kisah nombor berapa pun, nombor 1, 11 ke berapa dan sebagainya. Okey, tak apa kita baca buku tajuk Ustaz dulu.
Tanda ini hanya terletak pada bukan tanda ini merujuk, minta maaf, kepada berakhirnya atau penghujung sesuatu ayat. Okey, maknanya merujuk kepada, kejap ya, merujuk kepada bermulanya, berakhirnya, kejap ya, berakhirnya atau penghujung sesuatu ayat. Okey, lagi apa lagi statement yang kedua? Terdapat nombor ikut yang menunjukkan bilangan ayat dalam surahnya. Terdapat nombor yang merujuk bilangan ayat dalam surahnya. Puan-puan, tapi sebelum tu puan-puan tahu tak? Dalam satu Quran kita ni ada berapa ayat? Sebuah Quran lengkap ada berapa ayat? 6,236 ayat. Ustaz dah khabar dah sebelum ni. Okey, tak apa, kita buat catatan. Sebuah Al-Quran terdapat, mana tahu keluar dalam periksa? 6,236 ayat. Kalau keluar, puan-puan kena jawab yang ni lah. Walaupun ada khilaf di kalangan ulama, ada pendapat mengatakan ada. Saya tengok dalam kitab 6666 pun ada, 6,300 lebih pun ada. Tapi pendapat yang masyhur, yang kebanyakan ulama sebut dalam kitab-kitab tajwid adalah 6,236 ayat. Banyak ke tak banyak tu? Banyak puan-puan. Allahu Akbar. Tak apalah puan-puan. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat hasil daripada semua ayat yang kita baca dalam Quran. Okey. Puan-puan, persoalannya, kata ulama dekat sini, terdapat nombor yang menunjukkan bilangan ayat dalam surahnya. Puan-puan tahu tak nak baca nombor ayat? Tak tahu? Okey. Puan-puan, kalau nak baca Quran, kita baca daripada kanan ke kiri ke kanan? Baca Quran, kanan kiri ke kanan? Betul ni, kanan ke kiri? Tetapkan iman. Alhamdulillah. Maknanya kalau baca Quran, puan-puan, siapa yang baca Quran kiri ke kanan, sah Quran bacaannya terbalik. Puan-puan, nak baca Quran kena daripada kanan ke kiri. Maknanya daripada kanan ni, di kanan ke kiri. Baru betul ayat Quran tu. Bukan kiri ke kanan. Tetapi ingat, nak baca nombor ayat, kena kiri ke kanan. Dia terbalik. Nampak tak ni? Nota ni tak ada dalam buku, apa kena salinlah sendiri. Sekali lagi saya ulang, nak baca Quran daripada mana ke mana? Kanan ke kiri. Tapi nak baca nombor ayat, kiri ke kanan. Persoalannya, tahu tak nombor ayat macam mana? Nombor ayat tak sama macam nombor yang kita nampak biasa dalam bahasa Melayu tu, bukan. Puan-puan, nombor ayat ditulis begini. Begini. Start daripada nombor 1. Macam mana? Nombor 1 macam mana? 1 macam tu. Macam ni. Okey. Nombor 2. 2. Ni ada harapan Ustaz soal, Ustaz jawab ni. Nombor 2 macam ni lah puan-puan. Nombor 3. Ada gigi. Ingat nombor 3 ada gigi. Macam ni. Okey. Nombor 4. Nombor 4 macam ni. Betul? Nombor 5. Bulat macam ni. Bulat macam ni puan-puan. Bukannya bulat macam tu saja. Bulat sebegini. Nombor 5. Nombor 6. 2 terbalik. Nombor 6. 2 terbalik. Nombor 7. V. Nombor 8. V terbalik. Nombor 9. 9 sengit ke bawah sikit. Nombor 10. 1 titik. Alhamdulillah. Itu kita yang kenal bagaimana dengan anak cucu di rumah. Mungkin ada yang tak kenal, kesian mereka perempuan. Kita tak tahu nanti akan datang kita dah mati, dah meninggal perempuan. Anak cucu buta huruf. Buta huruf-huruf ataupun buta nombor-nombor dalam Quran. Sementara kita hidup ni, baik ajar anak cucu di rumah perempuan. Ya? Tunjukkan kepada mereka, kamu nak baca nombor ni kena daripada kiri ke kanan.
Dan nombor Quran itu ditulis dengan begini. 1, 2, 3 sampai 10. Ya. Bermakna contohnya nanti. Okey. Ni anda kata ni bulatan berias. Okey. Nombor yang paling banyak sekali dalam Quran nombor berapa? Apa nombor 1? Maksud Ustaz, ayat Quran paling banyak sekali surah mana? Al-Baqarah berapa? 286. Cuba tunjukkan Ustaz 286 macam mana nak tulis? Ambil dua yang ni. Ingat nanti kejap. Dia kena tulis daripada kiri dulu. 2. Lepas tu 8 ambil V terbalik. 8 lepas tu 6 2 terbalik. Ini dia. Baru betul 286. Betul? Dan puan-puan kena baca daripada kiri ke kanan. Kalau baca kanan ke kiri 682. Mana ada ayat Quran sampai 682? Surah yang paling panjang surah apa? Baik Ustaz tulis. Mana tahu keluar dalam periksa? Okey. Surah paling panjang adalah surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah. Okey, surah yang paling pendek. Surah yang paling pendek. Apalah ayat Al-Ikhlas pula? Al-Kautsar. Mana ada surah Inna A'tayna perempuan? Surah Al-Kautsar. Surah Al-Kautsar. Dulu saya kena marah dengan tok guru saya. Mana ada surah Inna A'tayna? Inna A'tayna tu ayat dia. Nama surah tersebut Al-Kautsar. Al-Kautsar. Ada berapa ayat? 3 ayat. Tu paling pendek dalam Quran. Paling panjang Al-Baqarah 286 ayat. Yang ni 3 ayat. Puan-puan, ya. Puan-puan, tolong catat. Mana tahu keluar dalam periksa. Jangan salahkan Ustaz. Ustaz tak ada pun dalam buku. Memang tak ada. Mungkin sebab puan-puan tak dapat nota ini, sebab tak datang kelas. Jadi puan-puan, siapa yang datang kelas, tolong khabar kepada rakan-rakan yang lain. Inilah surah yang paling panjang dalam Quran. Surah Al-Baqarah 286 ayat. Surah paling pendek Al-Kautsar hanya ada 3 ayat. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, itulah gunanya kita belajar kan? Bila kita belajar baru nampak, oh Ustaz, selama ni saya tak tahu pula macam mana nak tulis nombor ayat. Ingatkan kanan ke kiri. Rupanya kiri ke kanan. Nak baca Quran? Kanan ke kiri. Khabar macam tu pada anak cucu. InsyaAllah semua betul baca Quran nanti. InsyaAllah. Amin. Tuan-tuan tengok. Pembaca Al-Quran. Cuba sebut baca ayat Ustaz berikutnya. Pembaca Al-Quran amat digalakkan mewakafkan bacaan pada tanda ini. Kerana ia sebahagian dari wakaf tam atau lazim. Okey, maknanya tanda ini adalah sebahagian wakaf tam atau lazim. Dah belajar belum dulu? Dah belajar di bawah tajuk tanda wakaf. Kalau jumpa wakaf tam atau lazim, apa yang patut dibuat? Kita amat digalakkan berhenti ataupun wakaf. Okey tuan-puan, inilah ceritanya pada statement yang terakhir. Dan puan-puan, mudah-mudahan kuliah kita pada hari ini, puan-puan nampak ya, bahawa dalam sebuah Quran kita ada sebanyak 6,236 ayat. Bermakna tuan-tuan puan-puan, ada berapa tanda bulatan berias pada Quran kita? Inilah dia. 6,236. Puan-puan jangan termenung. Kejap saya nak kira. Puan-puan nak kira, puan-puan belum tentu esok siap kiranya puan-puan. Mungkin ambil masa berbulan. Lama nak kiranya puan-puan. Jawapannya, kalau orang tanya, berapakah jumlah bulatan berias dalam sebuah Al-Quran? Jawapannya 6,236 ayat. Mungkin soalan macam tu Ustaz keluarkan dalam periksa. Jadi mungkin pelajar termenung sekejap. Berapa agaknya? Mungkin dia tak ingat berapa jumlah ayat Quran. Jadi sebagaimana jumlah ayat Quran, sebagaimana itulah jumlahnya bulatan berhias yang ada dalam Quran. Okey. Saya ada soalan bonus. Ada soalan bonus. Dalam Fatihah ada berapa bulatan berhias? Mana puan tahu? Oh, sepasal dia 7 ayat. Pandai. Dalam surah Yasin berapa bulatan berias? 80?
83 ayat. Maknanya 83 lah jumlah bulatan berias. Dalam surah Al-Kahfi 110 ayat. Maka 110 lah jumlah bulatan berias. Mungkin soalan tu Ustaz keluarkan dalam periksa. Jadi puan-puan, jangan tidak peka dengan jumlah ayat Quran. Puan, kalau kita tak ambil tahu, siapa nak ambil tahu lagi? Dan puan-puan ni adalah umat Nabi yang dipilih untuk belajar. Maka kena ambil tahulah jumlahnya. Dan Ustaz ni sebenarnya soal jawab tadi saja nak bagi pengetahuan pada tuan-tuan. Nanti kalau anak cucu tanya, Mak, dalam Fatihah ada berapa bulatan berias? Maka jawablah 7. Dalam surah Yasin 83 ayat. Ataupun 83 tanda. Dalam surah Al-Baqarah 286 bulatan berias. Dalam surah Al-Kawthar 3 aja. Alhamdulillah. Ada harapan jawab periksa Ustaz. Alhamdulillah. Setakat ni ada soalan tak nak tanya? Ada soalan kita tidak nak tanya? Dan saya nak bagi tahu pengalaman saya belajar dan mengajar perempuan. Kita belajar Quran ni jangan terlampau formal sangat. Kalau formal sangat nanti kita stres. Bila stres, perempuan kan nampak tingkap, nampak pintu dan sebagainya. Perempuan minggu depan tak ada harapan saya datang ke Ustaz ni. Ustaz ni banyak soal jawab lah kat dalam kelas. Memang saya suka soal jawab sebab soal jawab itu kata arwah tok guru saya adalah sumber kepada ilmu. Jadi perempuan makin banyak kita soal jawab, makin fahamlah kita tentang apa yang diajar. InsyaAllah. Dan dalam kelas Ustaz, saya tak ada paksa tuan-tuan untuk jawab. Kalau tak kerti jawab, siapa jawab? Biarlah saya yang jawab. Alhamdulillah. Apa susah payahnya. Tuan-tuan takkan kerana oleh kerana Ustaz Dino suka soal jawab, saya tak kerti nak jawab, maka minggu depan terima kasihlah Ustaz, saya tak datang kelas Ustaz. Tidak boleh gitu perempuan. Yang kena datang kelas Ustaz. InsyaAllah. Amin. Jadi contoh dalam buku tajwid ada tu. Tengok contoh. Kalau Ustaz minta contoh tanda bulatan berhias, maka setidak-tidaknya salinlah satu ayat. Inna a'tainakal kautsar. Sebut. Apakah tanda bacaannya? Bulatan berhias selepas kalimah Al-Kautsar. Dan apakah nombor di dalamnya? Maknanya, kalau nak tahu nombor ayat, baca ayat dulu ke tengok nombor dulu? Kena baca ayat dulu baru tengok nombor. Kadang-kadang ada pelajar confuse kat sini. Dulu ada pelajar salah faham. Bila Ustaz kata bagi contoh, maka dia tengok nombor dulu. Lepas tu baru dia salin ayat. Salah, terbalik. Dia kena tengok ayat dulu baru nombor. Okey, lepas tu ayat yang kedua, fasalli li rabbika wanhar. Nombor berapa? Apakah tandanya? Bulatan berhias. Dan di dalamnya ada nombor 2. Bermakna ayat yang kita baca tadi ayat nombor 2. Nombor 3. Inna syani'aka huwal abtar. Maka selepas itu kita nampak bulatan berhias dan di dalamnya ada nombor berapa? Nombor 3. Tuan-puan, nanti kalau dalam periksa, dalam latihan, Ustaz minta satu contoh bulatan berhias, boleh bagi? Ada tak contoh yang lain lagi? Yang paling ringkas. Ada apa dia? Baik, contoh yang lain. Ustaz, saya rasa contoh Ustaz ni macam panjang sikit lah Ustaz. Tak ada ke contoh yang paling ringkas? Ada. Malam ni malam apa? Apa malam Yasin pula? Malam ni malam Jumaat. Malam ni malam Jumaat, biasa kita baca surah apa? Maka contohnya adalah gini. Nanti dulu kena salin perkataan Yasin tu dulu. Yasin, lepas tu bulatan berhias. Dan jangan lupa bubuh nombor. Ada pelajar terlampau excited menjawab, dia lupa bubuh nombor. Maka tak ada markah. Ustaz tolak markah. Ya? Kena ada nombor 1 kat sini. Baru betul. Jadi ni contoh yang paling ringkas. Ataupun tadi puan kata nun pun boleh juga. Ataupun toha pun boleh juga. Banyaklah. Sebenarnya kan puan-puan, kalau nak cari bulatan berhias ni, paling ringkas puan-puan cari di awal surah tertentu yang ada huruf rahsia di awal surahnya. Contohnya ya, Yasin, bulatan berhias. Toha, bulatan berhias. Alif, Lam, Mim, bulatan berhias. Betul? Maka itu antara contoh yang paling senang, paling simple yang puan-puan boleh bagi pada Ustaz nanti ya. Okey dah, tuan-tuan puan-puan, ada soalan tak nak tanya tentang bulatan berhias? Ada soalan tak?
Cuma nanti dalam periksa perempuan janganlah terlampau detail sangat menyalin. Ustaz, kejap Ustaz ya, saya perlukan 5 minit untuk nak kopi bulatan berias. Kejap, saya nak tekap Ustaz. Tak payahlah tekap-tekap perempuan. Buang masa, lambat sangat. Perempuan buat bulatan bulat macam ni, lepas tu tepi-tepi tu buatlah bulat-bulat macam tu. Buat ukuran sedikit. Cukup memadai nak menunjukkan bulatan berhias. Kita ni bukan nak belajar menulis ayat Quran ataupun menulis tanda bacaan. Sekadar untuk makluman kita bentuknya beginilah. Ya. Okey tuan-puan, kalau sudah settle, sudah faham, saya nak pergi tanda yang ke-10. Sikit lagi, tak lama lagi habis kita ni. InsyaAllah nanti kita boleh buat sesi ulang kaji. Ya. Tanda yang ke-10, namanya tanda apa? Tanda bintang. Jangan salah faham dengan tanda tadi. Macam mana rupa tanda bintang? Macam bintang. Senangnya jawab soalan Ustaz. Kalau puan-puan perhatikan dalam nota Ustaz ni, bentuknya begini tuan-puan. Di tengah-tengahnya bukan bulat kosong macam tu. Dia bulat hitam. Bulat hitam, lepas tu dia ada macam ni. Dia ada ukiran. Maknanya di tengah-tengahnya tu bulatnya hitam, bukan kosong macam ni. Kalau kosong macam ni, macam tanda bulatan berhias. Tapi bulat tanda bintang begini. Lebih kurang lah ya, saya lukis ni, saya tak kata nak lukis perempuan. Tapi lebih kurang macam itulah bentuknya. Dan di dalam tu ada nombor tak? Tak ada. Maknanya tanda ni sama tak dengan tadi? Tak sama. Okey, bagus. Mari kita baca dia punya huraian. Tanda ini terdapat pada setiap 2,5 helai muka surat pada Al-Quran. Terdapat pada setiap 2,5 helai muka surat dalam Al-Quran. Maknanya ini diambil kira dengan pada Al-Quran biasa. Quran yang kita pakai ni Quran tafsir. Kalau Quran di rumah you tak ada tafsir tu, Quran tu lah. Kalau puan-puan tengok, jaraknya mesti antara 2,5 helai muka surat, antara satu tanda bintang dengan tanda bintang yang lain. Soalnya tanda ni apa nama? Apa tujuannya dia letak dalam Quran? Tak apa, biar Ustaz jawab. Ustaz lagi. Okey, kita baca statement dulu. Ia merujuk kepada robok ataupun disebut sebagai tanda robok. Macam mana ejaannya? Kalau dalam Jawi, roba'in. Roba'in. Ni. Ada setengah Quran, tanda ni tak ada. Dia bubuh roba'in. Kalau puan-puan tengok tepi Quran tu, ada tulisan roba'in, bermakna dia merujuk kepada robok. Robok tu apa? Sat lagi Ustaz khabar. Mari kita tengok. Ia terletak sama ada, bacalah, di akhir atau di awal ayat. Terletak di akhir atau di awal ayat. Tapi sebelum tu, Ustaz dah bagi maklumat. Okey, perhatian. Ni dulu, ambil nota ni dulu. Sebuah Al-Quran, tahu tak? Sebuah Al-Quran yang kita pegang ni terbagi kepada 3 bahagian. Sebuah Al-Quran, Ustaz tulis kat sini ya. Sebuah Al-Quran dibahagikan kepada 3 poin. Yang pertama kita kenali sebagai juzuk. Puan-puan pernah dengar kan selalu kita sebutkan juzuk, betul? Juzuk tu apa? Tak apalah Ustaz jawab. Bab besar. Bab besar. Dan satu Al-Quran berapa juzuk? Semua tahu belaka, tak ada masalah. 30 juzuk ya. Maknanya sebuah Al-Quran ada 30 juzuk. Tahu tak di bawah juzuk tu ada apa? Di bawah juzuk kata ulama ada hizbu. Hizbu. Ya. Hizbu. Ni, hizbu. Kalau dalam Quran ditulis, dia bukan tulis macam ni, ditulis dalam Jawi. Hazaiba. Macam ni. Hazaiba. Hizbu. Apa dia hizbu? Maksudnya setengah juzuk. 1/2 juzuk. Jadi, 1 juzuk ada dibagikan kepada hizbu yang disebut sebagai
setengah juzuk. Jadi puan-puan, satu Quran ada berapa hizbu? Ada 60. Mana puan tahu? Satu juzuk kan ada dua hizbu. Bermakna kalikan dengan 30. Bermakna ada 60 hizbu. Tolong ambil nota ini, mungkin Ustaz soal dalam periksa. Jadi puan-puan, siapa yang datang hari ini untunglah ada nota berkenaan ini. Siapa yang tak datang, kena dengarlah balik kuliah Ustaz dalam YouTube. Ya. Okey tuan-puan, lepas hizbu, di bawahnya baru robok. Barulah robok dia tadi. Yang dieja dengan roba'in. Robok tu apa? Robok itu adalah suku daripada juzuk. 1/4 juzuk disebut sebagai robok. Faham tak ni? 1/4 juzuk disebut sebagai robok. Jadi satu Quran ada berapa robok? 240. Mana tahu? Kali je. Apa yang kalinya? Okey, tak apa, kita tunjukkan kat sini ya. 240 robok. Maksudnya nanti kita kalikanlah. Bermakna satu juzuk, puan-puan kena ambil kira satu juzuk ada 8 robok. Dikalikan dengan 30. Bermakna 240 robok. Ni perkiraannya kalau nak tahu. 240 tadi ya, kita jangan main sebut-sebut, tak tahu macam mana kiranya. Senang aja. Satu juzuk besar ada 8 robok. Ada 8 robok. Bermakna 8 robok tu kali dengan 30 juzuk, berapa? 240 robok. Jadi puan-puan, dan robok tu sebenarnya apa? Robok ni, kata ulama, ataupun dalam bahasa orang putihnya, chapter. Puan-puan, kalau kita baca buku yang tebal-tebal tu kan, ada tak bab-bab kecil di dalamnya? Ataupun ada tak chapter di dalamnya? Maka bab kecil atau chapter itu dikenali sebagai robok. Dan puan-puan tahu tak, dalam sebuah Quran ni macam-macam cerita yang ada. Sejak zaman Nabi Adam AS, sejak diciptakan manusia sampailah ke hari kiamat, ada berlaku cerita. Jadi sudah tentu banyak cerita di dalamnya, maka ulama nak membahagikan cerita A dengan cerita B dengan cerita C, maka dihasilkanlah tanda robok ataupun bab kecil di dalam Quran. Jadi rupa-rupanya di dalam Quran kita ada banyak cerita, dan cerita-cerita itu untuk mengetahui membezakan cerita A dengan cerita B, maka ulama letakkan tanda robok. Dan tanda robok itu adalah seperti inilah. Seperti ini yang puan-puan jumpa tadi. Ni, lebih kuranglah bentuknya macam durian macam tu. Lebih kuranglah puan-puan ya. Jadi puan-puan, inilah dia sebuah Quran yang kita duk baca selama ini. Mungkin ada yang tahu, mungkin ada yang tak tahu. Siapa yang tak tahu, ambillah ilmu ni sebagai pengetahuan kita pada hari ini. Dan puan-puan, kalau kita tak ambil tahu tentang Quran, siapa lagi nak ambil tahu? Dan ingat puan, entah esok, entah lusa, entah tahun depan, kita akan kembali ke rahmatullah. Maka tidak ada amalan yang terbaik boleh bantu kita melainkan adalah syafaat daripada Quran itu sendiri. Nak dapat syafaat Quran, kita kena cinta kepada Quran, kena kenal. Ini kalau Allah tanya pada kita di hari kiamat, satu Quran ada berapa juzuk? 30 juzuk. Lepas juzuk ada apa? Tak tahulah. Ya Allah, tak tahu saya lepas juzuk ada apa. Puan-puan habis kena belasah dengan malaikat. Allahu Akbar. Jadi itu sebabnya, beruntung tak kita datang hari ini, setidak-tidaknya kita kenal sebuah Quran kita ada berapa juzuk? 30 juzuk. 30 juzuk itu di bawahnya dibagi kepada hizbu. Hizbu tu maknanya apa? Setengah juzuk. Bermakna satu Quran ada berapa hizbu? 60 hizbu. Barulah di bawahnya nanti dibagikan kepada robok. Robok tu apa? Suku daripada juzuk. Maknanya 1/4 daripada juzuk. Bermakna satu Quran ada berapakah robok? 240 robok. Macam mana kiraannya? 8 robok, satu juzuk ada 8 robok, kalikan dengan 30 juzuk, bermakna 240 robok. Dan kalau anak cucu tanya, jawapan yang paling mudah, apa dia robok? Chapter ataupun bab kecil dalam Quran. Allahu Akbar. Okey puan-puan, mari kita baca ni. Pada pembaca, ia terletak sama ada di awal, di akhir ataupun di awal ayat. Saya sambung ayat statement saya ni. Saya sambung kat sini ya. Okey.
terletak di awal atau akhir ayat. Okey, ni tanda ni lah, tanda robok ni tadi. Kemudian ulama kata apa? Para pembaca dan penghafaz Quran menjadikan tanda ini sebagai sempadan kepada bacaan atau penghafazan. Sebagai sempadan kepada bacaan dan hafazan. Puan-puan, kalau puan-puan ada anak cucu yang hafal Quran, puan-puan pergi tanya dengan dia. Kamu baca Quran, kamu hafal Quran ni macam mana? Sebagai penanda ni, rupa-rupanya digunakan tanda ini. Dan saya tanya sendiri dengan anak saya, ya, anak saya alhamdulillah setakat ni 3 orang. Seorang dah hafiz Quran dan dah hafizah, yang 2 orang tu on the way. Seorang tingkatan 5, seorang lagi tingkatan 1. Yang tingkatan 5 tu dah khatam dah hafal dah 30 juzuk, alhamdulillah. Yang tingkatan 1 ni saya tanya dengan dia semalam, dia baru masuk juzuk yang keempat. Juzuk yang keempat dia hafal, berjaya hafal 4 juzuk. Alhamdulillah, puan-puan. Saya walaupun saya bukan hafiz. Saya bukan hafiz ya puan-puan ya. Dulu ada orang tanya dengan ustaz, ustaz hafiz ke tidak? Saya bukan hafiz. Tapi saya cinta kepada Quran. Saya mengajar Quran. Tapi saya tak berjaya jadi hafiz. Atas sebab-sebab faktor keluarga kita dululah. Kita miskin, tak mampu nak sambung belajar dan sebagainya puan-puan ya. Jadi saya berdoa, ya Allah, kalau kau tak jadikan aku seorang hafiz, ya Allah, jadikanlah semua anak cucuku, ya Allah, sebagai hafiz dan hafizah. Alhamdulillah, setakat hari ini, anak saya 5 orang. 3 orang dah usaha nak jadi seorang hafiz dan hafizah, tinggal 2 orang lagi, belum lagi. Masih kecil lagi 2 orang ni, ya. Jadi doakanlah perempuan, mudah-mudahan bukan saya je, tuan-tuan perempuan ada anak cucu, jadilah seorang hafiz dan hafizah. Apa pentingnya jadi seorang hafiz dan hafizah? Setidak-tidaknya di hari kiamat nanti, mereka dapat bagi syafaat kepada kita. Perempuan nak minta syafaat ke kawan pun masuk neraka. Tak dapat bagi syafaat pada kita. Macam mana? Maka kita nanti di hari kiamat, kita carilah anak cucu. Kamu sipolan, tolonglah bagi syafaat pada mak. Tolonglah bagi syafaat pada opah. Kamu hafal Quran. InsyaAllah mereka boleh bantu kita selamatkan daripada azab api neraka. Puan-puan nak ke tidak? Kalau nak, usahalah ke arah itu. Ustaz, anak cucu saya dah besar-besar. Ustaz macam mana Ustaz? Puan-puan, ya, tak apa. Kalau anak cucu dah besar-besar, puan-puan berdoalah untuk cicit pula. Mana tahu cicit? Kan anak cucu dah besar, cicit lah pula. Ustaz, cicit saya pun dah besar. Piut dah pula, piut di bawahnya puan-puan. Allahu Akbar. Jadi puan-puan apa pun, kita berdoalah. Mudah-mudahan kita semua ada dalam keluarga kita menjadi hafiz dan hafizah. Ya? Ustaz, kalau semua dah tak boleh, macam mana Ustaz? Setidak-tidaknya mereka cinta kepada Quran, belajar tajwid dan sebagainya. InsyaAllah mereka ini semua akan bagi syafaat kepada kita di hari kiamat. Amin. Okey tuan-tuan perempuan, rupa-rupanya apa dia? Apa dia? Oh, cari saya. Iyalah, insyaAllah. Kalau ada di surga nanti, doa-doalah perempuan. Ya, sama-samalah kita. Apapun perempuan, boleh juga. Kalau perempuan misalnya anak cucu dah tak ada dah hafiz dan hafizah, carilah golongan ulama-ulama ataupun ustaz-ustaz yang kita kenal. Di manalah Ustaz Dino di hari kiamat nanti. Maka perempuan carilah. Kalau kebetulan saya masuk dalam syurga, maka insya-Allah kita boleh tolong, kita bagi syafaat kepada Al-Quran. Atas sebab kita berpegang kepada Al-Quran semasa hidup kita. Jadi perempuan ingat ya, tanda ini dijadikan sebagai sempadan kepada bacaan dan juga hafazan. Okey, kalau bagi orang biasa sebagai bacaan sebagai sempadan kepada bacaan. Puan-puan tahu tak? Biasanya kita baca Quran, terutamanya di bulan Ramadan, puan-puan sebagai tanda biasanya dalam Ramadan, saya perhatikanlah jemaah kita ni, dia suka jadikan muka surat sebagai sempadan. Betul? Maknanya hari ini seorang baca 2 muka. Kalau 2 muka 4 line, 2 line, 2 muka maknanya 1 line tu, depan belakang tu 2 muka lah tu, ya. Depan belakang tu 2 muka surat. Makanya lepas itu orang lain pula baca. Puan, kata tok guru saya, kalau kamu jadikan muka surat sebagai sempadan, ada risiko. Risikonya apa? Cerita pada ayat tersebut kalau kamu berhenti di bawah, belum tentu habis. Belum tentu tamat. Tapi kalau kamu jadikan tanda ini sebagai sempadan bacaan kamu, maka nak menunjukkan cerita ayat tu dah habis. Bermakna bila bermulanya tanda yang baru, tanda ini yang baru, bermakna bermulalah cerita yang baru pada ayat Quran tersebut. Jadi mana yang lebih selamat? Guna tanda ni ke tak guna?
tapi mungkin kita tak biasa guna agaknya. Kita tak biasa guna ataupun dah terbiasa sejak zaman dulu, kita hanya gunakan muka surat sahaja. Okey, tak apalah puan-puan, tidaklah hukumnya haram berdosa, tidak. Cuma Ustaz nak khabar, kalau guna muka surat, kata arwah tok guru saya, kemungkinan cerita yang Allah nak sampaikan kepada kita itu tak habis lagi. Dia ada sambungannya pada sebelah. Tapi kalau kamu gunakan tanda ini, insya-Allah cerita pada ayat itu akan tamat ataupun habis. Dan bila kita mulakan pada tanda ini semula, pada esoknya, maka bermulalah cerita yang lain pula. Itulah gunanya tanda bintang. Okey, puan-puan. Ia juga merujuk kepada permulaan bab kecil dalam Quran. Okey, seperti mana Ustaz sebut tadi ya. Dan kata ulama, sebuah Al-Quran ada berapa juzuk? 30 juzuk. Ada berapa hizbu? 60 hizbu dan berapa robok? Okey, contoh. Nanti sekejap ya. Untuk tanda bintang, kita bahagikan kepada dua contoh. Contohnya ada dua. Contohnya ada dua, iaitu yang pertama, kita nak tunjuk contoh tanda robok di akhir ayat. Tengok tu, di akhir ayat ya. Tanda robok di akhir ayat. Kalau puan-puan diminta bagi contoh tanda robok di akhir ayat, puan-puan kena buat apa dulu? Puan-puan kena tulis ayat dulu. Lepas tu baru ada robok di hujungnya. Tapi cara ayatnya ditulis begini. Saya bagi contoh ya. Contohnya kita ambil surah Sajadah ayat 15. Innama yu'minu bi ayatina alladhina idza dzukiru biha kharru sujada wasabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Puan-puan, larat ke kita nak salin semua tu? Mungkin tak larat nak salin, masa ustaz masa. Ya, tak cukup masa. Maka puan-puan hanya perlu salin la yastakbirun. Tengok ni. La, mula-mula buat dot dulu, jangan lupa. La yastakbirun. Apa dia? Kubah la ilaha illallah. Saya minta maaf, saya tersalah pandang. Saya terpandang muka surat sebelahnya. Okey, minta maaf. Puan-puan kena ambil contoh ni, terletak di akhir ayat surah Al-Baqarah ayat 43. Minta maaf. Minta maaf, saya tersalah tengok muka surat. Saya tengok muka surat yang sebelahnya pula. Patutnya muka surat 89, kan? Okey, tak apa. Terima kasih tegur saya. Maknanya puan-puan, kalau tanda robok di akhir ayat, kita ambil contoh surah mana ni tadi? Al-Baqarah ayat 43. Okey, kita bagi tahu nama surahnya lah. Surah Al-Baqarah. Al-Baqarah ayat 43. Okey. Macam mana nak salin? Puan-puan salin. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Yang lain tu puan-puan tak payah salin sebenarnya. Puan-puan buat dot dia. Kemudian macam ni. Buat dot. Lepas tu ma'ar raki'in. Ki'ina. Okey. Nampak ni? Ustaz buat dot sebab ayatnya panjang kan? Jadi puan-puan tak payah salin. Tapi kalau puan-puan rajin salin pun boleh, tak ada masalah. Tapi kalau tak rajin, buat dot ma'ar raki'in. Lepas tu buat apa? Bulatan berias dulu, tengok ni. Bulatan berias nombor berapa ni? 43. 43 ditulis begini. 43. Macam ni. Lepas tu baru kita buat bintang. Macam ni. Ini rupa contoh yang mana kalau ustaz tanya, tanda robok di akhir ayat. Bermakna kena salin ayat dulu, baru kita nampakkan tunjukkan tanda robok. Tapi ingat, sebelum tanda robok, maka puan-puan kena lukis bulatan berhias. Baru ada robok. Lepas kita baca ma'ar raki'in, kita boleh buat apa? Kita boleh sadaqallahul azim. Bermakna habislah cerita pada ayat tadi. Dan esok kita mulakan pada ayat 44 pula. Begitulah. Dan kata ulama, lebih selamat kamu gunakan tanda ini sebagai sempadan bacaan berbanding kamu guna muka surat. Ini kata arwah tok guru saya. Saya sampaikan kepada tuan-tuan dan puan-puan ni ya. Okey, baik. Seterusnya, contoh yang kedua, ni contoh pertama. Contoh yang kedua,
Contoh yang kedua adalah tanda robok di awal ayat. Di awal ayat. Contohnya surah apa? Ayat 44. Maknanya ayat selepasnya lah. Ayat selepasnya surah Al-Baqarah ayat 44. Surah Al-Baqarah, kena beritahu dulu ya, surah Al-Baqarah ayat 44. Dan cara menyalinnya senang aja. Puan-puan kena lukis tanda robok dulu. Macam ni. Lepas tu salin setidak-tidaknya at-ta'muru. At-ta'muru. At-ta'muruna. Muruna. Yang lain tak payah salin. Yes, betul. Dot. Pandai puan-puan buat dot. Ya, alhamdulillah. Siapa ngajar? Ustaz yang ngajar kami. Dan saya pula siapa yang ngajar? Tok guru saya ngajar begitu. Nak buat macam mana? Puan-puan, sebenarnya hal ini dilakukan sesiapa yang belajar hadis. Saya dulu belajar hadis. Adalah sempat saya belajar hadis, tak banyak sikit. Jadi rupa-rupanya hadis Rasulullah ni ada yang pendek, ada yang panjang. Jadi untuk yang panjang tu, kata tok guru saya, kamu tak perlu salin semua. Kamu buat dot je. Kamu salin mana yang penting sahaja. Jadi itulah caranya, itulah saya dapat idea dot tadi tu daripada tok guru saya mengajar saya dulu. Allahu Akbar. Bermakna bila buat dot bermakna ada ayat sambungannya, betul? Dan apa-apa sedia maklumlah ayatnya ya. Jadi mari kita tengok ni tanda robok di awal ayat at-ta'muruna. Sebut. Apa yang kita kena lukis dulu? Tanda robok, lepas tu baru sebahagian daripada ayatnya ya. Jadi mana yang senang? Di hujung ayat ke di awal ayat? Kalau saya di awal. Kalau saya ambil di awal. Tapi kalau di hujung pun okey juga. Cuma bezanya, kalau di hujung ayat kena salin ayat dulu. Lepas tu jangan lupa ni, bulatan berhias, barulah robok. Tapi kalau di awal ayat, terus lukis tanda robok. Barulah kita tulis ayatnya. Ya. Okey, cukuplah setakat itu tanda yang kita belajar hari ini. InsyaAllah minggu depan, saya perlukan lebih kurang 2 kali lagi kelas kita. Untuk menghabiskan, maknanya habis bulan November ni, tamatlah bulan November ini, maka tamatlah sudah pengajian kita pada tahap yang ketiga. Jadi kita ada bulan Disember, kita ada Januari, Februari. Bermakna bulan Disember nanti, bermulalah sesi ulang kaji kita pada semua bab dalam tajwid tahap 3. Saya harap semua pelajar dapat hadir pada Disember nanti, insya-Allah. Okey tuan-puan, setakat hari ini sudah berapa tanda yang kita belajar? Ada 10 tanda. Dah banyak ya puan-puan ya. Ada tinggal 3 je tanda yang kita belum belajar. Cuma saya nak pesan pada tuan-tuan dan puan-puan, untuk tanda minggu depan, puan-puan nampak tak tanda garisan melintang dan kubah? Okey, untuk minggu depan kita nak buat praktikal berkenaan dengan sujud, sajadah ataupun tilawah. Puan-puan ada tak nota sujud tilawah ataupun sajadah? Ada. Puan-puan dah beli dekat belakang ya. Tolong bawa nota tersebut. Minggu depan kita bincangkan pada tajuk yang ke-11. InsyaAllah. Baik, mari kita baca Quran. Mana nak tahu dalam Quran kita jumpa pula tanda bintang. Jumpa pula tanda bulatan berhias. InsyaAllah. Mesti kita jumpa bulatan berhias. Silakan. Surah apa yang kita baca hari ini? Surah An-Nisa. Puan-puan, surah An-Nisa ayat berapa? 1? 144? Oh, 44. 44. Ya. Oh, jawapan muka surat 55. Sekejap. Okey. Oh, kita bincang muka surat 55 dulu. Minta maaf tuan ya. Kita bincang latihan muka surat 55 ni. Lupa lah Ustaz tadi. Memang Ustaz ada cakap tadi. Tapi saya lupa pula. Okey, ready? Ni muka surat 55 buku latihan, kita bincang sekejap. Seminit je. Ready? Nyatakan nama tanda bacaan resam Uthmani bagi kalimah ini. Jawapannya hanya boleh pilih dalam bulatan itu saja. Sama ada bulat kecil, tanda wasal, bulat bujur, tanda sukun ataupun tanda huruf mim kecil, iklab atau wakaf tam. Okey, nombor 1. Tunziruhum. Bacalah dulu. Tunziruhum. Apa nama tandanya? Sukun. Kalau Ustaz jawab tanda mati, boleh. Kalau Ustaz jawab tanda sabdu,
Tak boleh lah perempuan. Itu lari channel perempuan. Ustaz nak ngajar pun sabdu. Yang saya ngajar tanda sukun atau mati. Muqtamad. Nombor 2. Amanu. Apakah nama tanda bacaan? Bulat kecil. Ataupun kalau Ustaz nak jawab alif ziyadah. Boleh. Boleh belaka. Alhamdulillah. Alif ziyadah boleh. Bulat kecil boleh. Okey. Nombor 3. Masalah. Jawapannya tanda huruf mim kecil. Mim kecil berbaring ke menegak? Kena sebut tanda huruf mim kecil berbaring. Dalam braket wakaf tam atau lazim. Sekali lagi saya ulang. Soalan yang ketiga, jawapannya adalah tanda huruf mim kecil berbaring dalam braket wakaf tam atau lazim. Kalau nak sebut lazim lah. Okey, nombor 4. Lakinna. Apakah nama tanda bacaan di hujung? Bulat bujur meninggi. Dalam bahasa Arabnya apa? Dah senyap. As-sifril mustafil. Saya jawab je lah. As-sifril mustafil qaim. Tu dia. Sebut. Tergeliat lidah. Allahu Akbar. Maka ada harapan perempuan hanya jawab dalam bahasa Melayu je lah. Tak apalah perempuan. Ya Allah. Sebut je lah tanda bulat bujur. Habis cerita. Ya. Tanda bulat bujur meninggi. Okey, teruskan. Nombor 5. Min ba'di. Sebut. Sudah tentu huruf mim kecil menegak. Huruf mim kecil menegak. Kena sebut menegak. Sebab kalau sebut huruf mim kecil saja, maybe berbaring, maybe menegak. Jadi puan-puan kena sebut menegak. Dan dalam braket jawab hukum iklab. Okey, nombor 6. An-nadhirin. Baik. Apakah huruf yang kita jumpa tanda bacaannya? Tanda wasal ataupun alif wasal. Nombor 7. Falaula fadlu. Apakah tanda bacaannya? Sukun atau mati. Pandai. 8. Awdiya'a. Huruf mim kecil menegak. Dalam braket iklab. Pandai. 9. Wa id akhadna. Tanda sukun atau mati. Nombor 10. Ar-Rahim. Tanda wasal. Tanda wasal ataupun tanda bersambung. Okey. Puan-puan, nanti kalau dalam periksa Ustaz keluarkan ayat ni, Ar-Rahim ni, puan-puan kena jawab juga satu lagi tahu. Tanda bulatan berias yang kita belajar tadi. Ya. Tapi untuk yang ni puan-puan tak perlu jawab dulu sebab belum tiba masanya untuk menjawab. Soalan ni belum tak ada kena-mengena dengan tanda bulatan berias. Lebih kepada tanda wasal sahaja. 11. Ma'arafu. Tanda bulat kecil ataupun alif ziyadah. 12. Wala ana abidun. Ana itu tanda bulat bujur meninggi ataupun as-sifril mustafil qaim. Ayah tak payah ikutlah perempuan. Tergeliat lidah pula tadi ya. Ataupun tanda bulat bujur. 13. Qauluhum. Huruf mim kecil berbaring. Huruf mim kecil berbaring dalam braket wakaf tam atau lazim. Dan yang terakhir 14. An-nas. Tanda bersambung atau wasal. Pada huruf alif ni tu ada tanda bersambung ataupun wasal. Puan-puan, itulah jawapan untuk muka surat 55. Sat lagi sebelum balik, tolong hantar buku latihan boleh? Tapi pastikan dah buat latihan muka surat 56, 57. Ustaz nak tanda di rumah. Okey, ada sikit masa 10 minit ni. Mari kita baca Quran sekejap. Ayat 44 surah An-Nisa tadi. Ayat 44 surah An-Nisa, betul? Okey tadi. Okey, ayatnya di bawah. Alam tara ilal ladina utu nasiba. Ayat 44 surah An-Nisa.
Ayat 44 ya. Muka surat 54. Muka surat 54 ayat 44. Surah An-Nisa. Juzuk yang kelima. Okey, cuba kita cari tanda bulatan berias dengan tanda bintang kalau ada dalam ayat kita ni. Ready? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة Hati-hati dekat U tu panjang dua-duanya. U panjang, tu panjang juga. Dua harakat ya. Baik, Ustaz nak tanya sikit ni tanda bacaan yang kita dah belajar. Apa nama tanda bacaan pada U tu? Bulat? Bulat kecil. Apa panjangan bulat aja? Bulat apa? Bulat kecil ya. Ataupun disebut alif. Alif ziyadah. Okey, sambung sebelah. وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا السَّبِيلَ تَضِلُّوا Baru Ustaz tadi belajar. Apa nama tanda bacaan di hujung kalimah tadi? Bulatan berias. Puan-puan tahu tak nak baca nombor? Berapa nombor ayat tu? Alhamdulillah. Puan-puan tidaklah buta dengan nombor Alhamdulillah. Jadi itu namanya nombor 44 dan bentuknya begitulah seperti mana yang nampak dalam bulatan. Wallahu a'lamu bi'a'daikum. Baik, tanda ni baru belajar minggu sudah. Bi'a'daikum. Dekat alif tu tanda apa? Tanda mad ataupun pemanjang. Betul. Bagus. Wa kafa billahi waliyyan wa kafa billahi nasira. Apakah tanda bacaan yang baru kita belajar minggu sudah pada kalimah wakafa? Alif kecil, pandai. Minal ladzina hadu yuharrifuna al-kalima amma wadhi'ih. Mawadhi'ih. Dekat ujung kalimah tadi, mawadhi'ih. Apakah tanda bacaannya? Ya kecil, pandai. Wa yaquluna sami'na wa 'asayna wasma' ghayra musma'. Apakah tanda bacaan pada kalimah ghaira? Ghaira. Tanda sukun lah ataupun tanda mati. Pandai. Puan-puan tolong jangan jawab tanda yang Ustaz tak ajar. Contohnya, Ustaz, apa nama tanda bacaan tadi? Puan-puan jawab, baris satu di atas. Masa bila Ustaz ngajar baris satu di atas? Saya tak ngajar yang tu. Yang saya ajar, tanda sukun atau mati sahaja dekat situ ya. وَرَاعِنَا نَيًّا بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنًا فِي الدِّينِ.
Apakah tanda bacaan pada wara'ina? Alif kecil. Apakah tanda bacaan pada layau bi'al sinatihim? Layau. Mim kecil menegak dalam braket iklab. Cantik betul jawapan kita. Alhamdulillah. Apakah tanda bacaan pada wata'na fi? Wata'na fi. Tu baris dua. Apa namanya? Tanwin apa? Sudah. Tanwin apa? Jawabnya tanwin ikhfa ataupun tanwin ghana. Nampaknya ramai yang tak menjawab lagi. Maka tuan-tuan ni adalah calon-calon yang layak mengulang kaji balik apa yang Ustaz ajar. Puan-puan, dalam bab tanwin, bukankah setiap tanwin tu ada gelarannya? Nak tahu gelaran dia, puan-puan kena tahu hukum tajwid. Kata ulama, wa ta'na fid din, hukum tajwidnya adalah ikhfa hakiki. Maka gelaran tanwinnya tanwin ikhfa. Gitulah jawabnya ya. Sambung. Walau annahum qalu sami'na wa ata'na wasma' wa anzurna. وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. Apa tanda bacaan di hujung ayat tadi? Bulatan berias. Berapa nombor di dalamnya? 46. Terima kasih. Ya ayyuhalladzina utul kitab aminu bima nazzalna. بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم Apa tanda bacaan pada adbariha? Dekat ha tu, apa tanda bacaannya? Tanda pemanjang ataupun tanda mat. Boleh berlaku. Ustaz balik. Au nal'anahum kama la'anna ashabas sabt. Dengar Ustaz baca hujung. Ashabas sabt. Sabat. Ada kol-kolah tak? Tak ada. Adalah kol-kolah huruf ba tu mati. Kol-kolah namanya kol-kolah sugra.
Tapi jangan lupa lepas bunyi qalqalah pada ba, puan-puan kena bunyikan ta. Macam mana nak bunyi ta? Ta itu dibunyikan apabila kita bayangkan dia mati. Jadi bacaannya begini. Ashabas sabat. Sabat. Gitu. Wa kana amrullahi maf'ula. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih. Wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. Ithman azima. Nampak tak ithman azima ada tanwin kat situ? Apakah gelaran untuk tanwinnya? Tanwin izhar. Pasal hukum yang kita baca tadi izhar halqi. Maka namanya tanwin izhar. Alam tara ila alladhina yuzakkuna anfusahum. Balillahu yuzakki man yasha. Wala yuzlamuna fatila. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, cukup sekadar itu bacaan kita. InsyaAllah minggu depan kita sambung bacaan lagi ya. Dan puan-puan masih terus membaca jilid yang kedua surah An-Nisa ya. Dan puan-puan minggu ni tak ada latihan, cuma Ustaz minta hantarlah buku latihan di depan ni. Mudah-mudahan nanti Ustaz boleh tanda di rumah dan minggu depan boleh ambil semula. Dan minggu depan insya-Allah ada latihan yang baru yang akan Ustaz bagi minggu depan ya. Baik, terima kasih banyak-banyak. Jumpa lagi di hari dan waktu yang sama. Diakhiri kuliah dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.